Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil amin, Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa khataman nabiyyin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi al-mukhtarin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-temannya, kita hadiahkan Al-Fatihah dengan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in, pada para alim ulama, guru-guru kita serta kedua ibu bapa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, mana sama-sama untuk berselawat di atas baginda Nabi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada malam Zulhijjah yang mulia ini, masih lagi dalam mood perayaan. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, Zahir dan Batin, yang dimuliakan Tuan Pengurusi Surau, yang dimuliakan juga Tuan Imam Bilal, Jawatan Kuasa Surau Taman Laguna, yang dihormati serta dikasihi para jemaah sekalian, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Mudah-mudahan pada malam yang mulia ini Allah Ta'ala mengampunkan kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, menerima taubat kita, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, berjaya dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini tuan-tuan, puan-puan, insyaAllah pada malam ini kita akan mulakan kuliah Fardhu Ain kita, iaitu kuliah Asas Akidah, yang mana kita akan menggunakan kitab Asas Akidah Sifat Uluh, yang mana kita akan membahaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, serta perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah umat Islam. Jadi tuan-tuan, malam ini insyaAllah kita pergi dahulu kepada hukum kita belajar ilmu tauhid ataupun ilmu akidah, ataupun disebut juga dengan nama lain ilmu usuluddin. Dan ada 10 nama bagi ilmu tauhid. Semuanya kita sebut ilmu akidah lah, lebih mudah. Baik, jadi tuan-tuan, sebelum kita nak mempelajari kepada ilmu ini, pertama sekali mestilah kita nak kena tahu hukum, kan? Kenapa kita nak kena belajar perkara ini. Baik, jadi ilmu yang kita nak belajar ini adalah ilmu tauhid. Maka ilmu tauhid ini adalah ilmu fardhu ain dan ilmu paling asas, ilmu paling utama, ilmu paling mulia, iaitu ilmu tauhid. Dan daripada ketiga-tiga ilmu fardhu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf, maka tauhid adalah ilmu yang paling afdal, yang paling utama untuk kita pelajari. Dan pengarang kitab menyebutkan ilmu fardhu ain yang paling awal ke atas setiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, ialah mengetahui apa yang wajib
mustahil dan harus bagi sifat Allah Ta'ala, serta mengetahui apa yang wajib, mustahil dan harus bagi sifat para rasul. Jadi tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya ilmu fardu ain ini adalah wajib ke atas setiap orang yang mengaku dia beriman dan setiap orang yang mengaku dia Islam. Makna kata Islam kita ni bukan sekadar mengaku saya Islam, saya orang beriman, bukan sekadar itu. Islam bukan sekadar mengaku-ngaku sahaja, tetapi mesti ada pembuktian. Apa buktinya? Buktinya kita nak kena ma'rifatullah, nak kena kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak kena kenal Allah Ta'ala ni tuan-tuan ada tiga peringkat. Pertama sekali mengetahui, yang kedua memahami, yang ketiga meyakini. Selesai ataupun cukup ketiga-tiga perkara ini, peringkat ini, maka barulah kita dipanggil sebagai orang yang makrifah, orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi mana kita tak ikut ketiga-tiga peringkat ni, peringkat pertama dok belajar, peringkat kedua kalau belajar pun dok faham, kalau faham pun tak yakin, maka tak sampai kita level ma'rifatullah. Kenapa nak kena sampai level ma'rifatullah? Kerana kita nanti nak mati ngadap Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kita mati bukan ngadap benda lain, mati ngadap Allah Ta'ala. Jadi sebelum mati, kalau kita tak kenal Allah, kan, tak kenal Allah, tak memahami sifat Allah, tak yakin kepada Allah, jadi macam mana kita nak masuk syurga? Macam mana nak masuk syurga? Masuk syurga bukan dengan amalan, tuan-tuan. Kena betulkan balik kefahaman kita tu. Masuk syurga bukan dengan amalan semata-mata. Sebab tu Allah sebut tu, orang yang masuk syurga ni apa? Syarat dari dua. Pertama, innal ladzina amanu, kan, orang-orang yang telah beriman mereka. Siapa orang yang telah beriman ni? Orang yang kena lepas tiga peringkat ni. Peringkat mengetahui, peringkat memahami, dan peringkat meyakini. Baru disebut amanu, telah beriman mereka. Lepas tu wa amilus solihat, kemudian baru beramal soleh. Zaman kita sekarang terbalik. Orang lebih mementingkan amal soleh berbanding keimanan. Amal soleh dia letak nombor 1, iman letak nombor 2. Itu salah. Tak ikut spesifikasi Al-Quran Al-Karim. Jadi dalam kehidupan kita, setiap apa yang kita buat kena berpandu balik kepada Al-Quran. Dalam Quran sebut amanu dulu, baru wa amilus solihat. Jadi kejar dulu, kejar dulu apa? Kejar dulu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian dalam masa yang sama kita memperbanyakkan amal soleh, baru betul. Baik. Jadi bila mana dikatakan fardu ain ini adalah wajib ke atas setiap mukallaf, maka siapa yang dikatakan mukallaf? Yang pertama, orang yang baligh. Ini di dalam kitab Al-Mu'tamad. Ulama menulis ada 4 tanda ataupun 4 syarat bagi orang yang mukallaf. Yang pertama, dia mesti baligh. Apa makna baligh? Maknanya bila seseorang tu dah capai umur yang sepatutnya. Bagi perempuan, balighnya bila? Balighnya berumur 9 tahun ataupun telah keluar tanda-tanda baligh. Sama ada keluarnya darah haid ataupun dia bermimpi. Yang kedua, bagi laki-laki, apabila cukup umur 15 tahun hijrah. Dia cukup umur ni mesti ikut kalender hijriah, bukan kalender Masihi. Cukup 15 tahun umurnya hijriah bagi lelaki-laki, maka ataupun keluar tanda-tanda baligh seperti bermimpi dan sebagainya, maka ketika itu sudah menjadi kewajipan dia mempelajari ilmu tauhid.
Maknanya kalau tuan-puan belajar ilmu akidah di semasa kecil, kan, tak sampai umur balik lagi kan, biasanya sekolah rendah belajar ni, kan, maknanya bila tuan-puan dah balik kena belajar sekali lagi. Yang masa kecil itu mumayyiz, belum balik lagi, kan, belum balik lagi, maknanya kalau tuan-puan belajar masa tu hukumnya sunnah. Bila balik dah jadi wajib. Bila jadi wajib kena belajar balik, kan. Bukan dia masa kita kecil kita kata kita dah belajar jadi dah besar tak payah ustaz, tak, kan. Masa kecil tu dah balik belum? Belum balik kena belajar lagi. Baik. Yang kedua berakal. Bukan sekadar balik, syarat kedua dia mesti berakal. Apa makna berakal? Dia sudah boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Paling kurang itu namanya akal. Maknanya kalau ilmu tauhid ni yang dikatakan berakal, dia boleh memahami apa itu dalil akli, apa itu dalil nakli, kan. Kadang-kadang orang suka klaim, saya dah belajar ustaz, bila tanya dalil akli itu apa, toh tak tahu. Dalil nakli itu apa, tak tahu ustaz. Maknanya belum lepas lagi, kan. Mana belum lepas, wajib kena belajar. Kalau meninggal dalam keadaan tak belajar tu tadi, tak tahu dalil nakli apa, dalil nakli apa, tak tahu ma'rifatullah apa, berat. Baik, yang ketiga, sampai seruan Islam kepadanya. Macam kita duduk dekat sini, dah terlebih sampai dah Islam kepada kita ni, kan. Yang dikatakan maksud juga di sini sampai seruan Islam kepadanya adalah apabila sesuatu tempat tersebut diadakan kelas-kelas pengajian akidah ataupun ilmu-ilmu berkaitan fardu ain, maka wajib penduduk di tempat tersebut pergi ke kelas-kelas pengajian tersebut. Hukum dia wajib fardu ain. Habis Ustaz, kalau tak pergi dengan sengaja, biduni darurah, tak ada darurat, tak ada keuzuran, sengaja duduk rumah tak nak datang, hukumnya berdosa. Siapa dosa? Dosa masing-masing tanggung, tuan-tuan. Sebab wajib ni dia macam wajib kita solat, kan. Solat fardu tu kalau kita tak sembahyang, sendiri tanggung. Orang lain tak boleh tanggung. Sama macam belajar fardu ain, sendiri tanggung. Dan sekiranya di sesuatu tempat tak ada pengajian fardu ain tersebut, maka dia kena pergi ke tempat lain. Dia kena cari tempat yang ada buat pengajian untuk dia melepaskan tanggungan fardu ain tersebut. Minta maaf yang dah kahwin, yang dah ada keluarga, kena kalau kita tak nak bawa anak isteri ke tempat pengajian, kita sebagai suami kena ajar anak isteri kita kenal Allah Ta'ala, kan. Hari ini berapa ramai orang yang kahwin tapi dia tak tahu tanggungjawab seorang suami itu apa, mendidik isteri dia dan anak-anak dia dengan ilmu fardu ain. Dia kena tanggung, kan. Kalau isteri dia tak masuk syurga disebabkan isteri dia tak kenal Allah Ta'ala, apa punca tak kenal, suami tak ajar. Jangan harap kita nak bawa syurga, tuan-tuan. Kita akan kena tarik, kan. Sebab tu kalau suami tak mampu nak mengajar, izinkan isteri pergi tempat-tempat pengajian. Tak semesti malam ni je, mana-manalah tempat pengajian yang ada ustazah ajarkan ilmu fardu ain, pergi untuk kita melepaskan tanggungjawab tersebut. Baik, yang keempat, selamat seseorang itu daripada buta dan juga pekak. Maknanya OKU lah. Maknanya bila sempurna, rasa kat surau ni malam ni semua sempurna, kan. Tak ada buta, tak ada pekak, maka wajib. Jadi 4 syarat ini, maka kesempurnaan keempat-empat syarat ini, balik berakal, sampai seruan Islam kepadanya, selamat daripada kecacatan buta dan pekak, maka wajiblah ia mempelajari ilmu fardu ain, iaitu ilmu tauhid, fikah dan juga tasawuf. Baik, cuma malam ni kita fokus kepada permulaan ataupun pengenalan ilmu tauhid. Jadi tuan-tuan, yang dikatakan ma'rifatullah, mengenal Allah tu, jalan pertama, step pertama kena apa? Kena buat yang pertama sekali, mengetahui. Kena tahu dulu, kan, apa itu konsep ma'rifatullah, konsep mengenal Allah. Nak tahu tentang Allah Ta'ala, tak ada jalan lain
melainkan dengan jalan talibul ilmi, dengan jalan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni macam mana Ustaz? Tak cukup sekadar tengok YouTube, tak cukup sekadar tengok TV tadi lah Ustaz. Tak, kena datang pengajian khusus yang ada buka kitab ni kan. Macam malam ni lah kan, kita buka kitab Asas Akidah Sifat 20. Maka itu dikatakan mengetahui, dan mesti dengan cara berguru. Tak boleh kita beli kitab akidah kemudian kita baca sendiri, faham sendiri, amal sendiri, tak sah. Dia mesti kalau kita nak beli kitab, mesti nak rujuk dengan guru. Yang mengesahkan apa kefahaman kita tu adalah guru kita, guru yang bagi tukang sah. Kitab tu tak boleh cakap tuan-tuan kan. Kita beli kitab, contoh kita beli kitab akidah kat kedai buku, banyak kitab akidah kan. Ada kadang-kadang kitab akidah dekat kedai buku tu tajuk dia akidah ahli sunnah, dalam dia akidah wahabi kan, haru tu kan. Dalam dia akidah syiah, habis. Kalau tak ada guru, tak semena-mena kita songsang dalam berakidah tersebut. Jadi itu dia dengan berguru. Jadi yang boleh mengesahkan kefahaman kita betul ataupun tidak bukan kita, tapi guru kan. Guru yang kita belajar dengan dia, guru yang akan mengesahkan. Dengan cara apa? Ada kaedah-kaedahnya kan. Antaranya dengan cara talaki tadi, belajar talaki, belajar dengan musyafahah, kemudian ada ujian kan. Ujian itu dibuat untuk apa? Menguji kefahaman si murid. Kan ada kisah bagaimana ada seorang ulama ni diajar akidah sampai satu peringkat dah tamat belajar. Jadi dia buat apa? Dia panggil sekalian anak murid dia untuk berkumpul kan. Jadi kumpul lah, dan masing-masing diberikan seekor ayam dengan sebilah pisau. Semua orang dapat. Kemudian kata guru dia, sekarang kamu dikehendaki untuk menyembelih ayam ini di tempat yang tak ada seorang pun boleh melihat kamu. Tok Guru pun bagi masa lah, dalam masa setengah jam. Maka bertempiaranlah murid-muridnya itu kan, masing-masing pergi sembelih kan. Ada balik pokok, ada balik batu, ada masuk tengah hutan kan, ada masuk dalam air pun ada sembelih ayam. Sebab apa? Sebab arahan Tok Guru dia pun kena rahsiakan, jangan sampai orang tahu kamu sembelih ayam ni. Dah habis cukup masa, semua balik kan. Semua balik bawa ayam yang telah disembelih itu tadi kan, jumpa guru. Guru tu pun tengok seorang-seorang anak murid dia sembelih kan. Ayam tu dah disembelih seorang. Tiba-tiba seorang anak murid tak sembelih kan. Daripada ramai-ramai itu seorang tak sembelih kan. Guru pun tanya, kamu kenapa kamu tak sembelih? Maka anak murid dia kata, wahai guru, tadi tuan guru kata kena sembelih di tempat yang tak ada seorang pun boleh melihat. Saya rasa tuan guru, tak ada seorang, tak ada tempat yang saya boleh suruh daripada penglihatan Allah Ta'ala. Maka kata guru dia, kamu lulus ujian. Nampak? Punya ramai belajar, seorang dia lulus. Sebab tu tuan-tuan, ini ujian akidah ni bukan main-main kan. Zaman kita dah tak ada dah uji macam tu. Zaman kita ni nanti ujian Dajjal lagi teruk daripada ujian tu. Berapa ramai nanti tuan-tuan, kalau tuan-tuan umur panjang, tengoklah nanti kan, berapa ramai yang akan menjadi pengikut Al-Masihud Dajjal. Jadi kena ada guru yang akan mengesahkan kefahaman kita itu betul ataupun tidak. Begitu juga ada satu kisah bagaimana seorang anak kepada seorang doktor perubatan kan. Ada kitab, doktor perubatan ni alim lah, dia buat kitab tib kan, kitab berkaitan perubatan. Jadi anak dia ni, bapa dia dah meninggal, bapa yang doktor ni dah meninggal. Jadi anak dia ni ambil kitab bapa dia dan dia baca. Tanpa ada guru, dia baca. Dia baca. Maka satu ketika ada seorang pesakit kan. Seorang pesakit ni datang kepada budak ni lah, anak kepada doktor yang dah meninggal ni tadi. Dia kata, anak saya ni sakit sekian-sekian kan, jadi ada tak ubat? Maka budak dia kata, tunggu sekejap kan, nanti 2-3 hari datang balik. Dia pun baca kitab bapa dia. Dia pun baca, rupanya ada ubat namanya Hayyatus Sauda. Hayyatus Sauda. Dia pun ambil Hayyatus Sauda. Hayyatus Sauda ni apa tuan-tuan? Bisa ular tedung.
Bisa ular kedung. Dia pun ambil, dia buat ramuan dan dia jadikan ubat. Maka datanglah pesakit ni balik 2-3 hari datang, dia bagi minum ubat tu kan, ubat yang racun ular tu dia bagi minum, terus meninggal. Rupanya bukan hayatus sauda, tapi habbatus sauda. Ejaannya sama, habbata kan, cuma tertukar. Mungkin bapa yang tersilap, ngantuk dan sebagainya menulis kitab, pada habbatus sauda ubah tu tertambah titik jadi hayatus sauda. Nampak betapa bahayanya bahasa Arab kalau kita tak faham betul-betul. Jadi kalau dengan ada guru tu tadi kan, kita tersalah baca hayatus sauda, guru akan tegur, salah ni, sepatutnya ni habbatus sauda bukan hayatus sauda. Tapi kalau tak ada guru, siapa nak tegur kan? Hayatus sauda pun hayatus sauda, racun ular pun racun ular, sana kitab pun habis. Boleh menyebabkan kematian, itu ilmu perubatan. Bayangkan akidah, bukan menyebabkan kematian tuan-tuan, menyebabkan kekufuran. Mati dalam keadaan kufur. Sedangkan Allah sebut apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu muslim. Habis kalau akidah dah sesat, macam mana muslim tak jadi muslim, jadi kufur. Betapa bahayanya. Baik, jadi kena jalan, ikut jalan belajar, mengetahui. Peringkat pertama, kena mengetahui dengan cara belajar berguru. Yang kedua, lepas kita dah mengetahui, kita kena lalu jalan memahami. Dah tahu, kena faham. Kalau tahu saja tapi tak faham, tak jadi juga. Dia tahu, kena faham. Jadi macam mana nak faham? Berbalik kepada ulama. Ulama kata apa? Kefahaman hanya dapat dibeli dengan adab. Kefahaman hanya dapat dibeli dengan adab. Yang pertama tadi pengetahuan. Pengetahuan boleh dibeli dengan kelas-kelas pengajian. Kita datang hadir kelas, boleh bagi pengetahuan, kita boleh dapat tahu. Tapi kefahaman tak boleh hanya sekadar datang kelas pengajian, tetapi kena dibeli dengan adab. Adab menuntut ilmu. Sebab tu kita akan selang kuliah kita ni dengan kuliah adab kan? Adab menuntut ilmu. Itu pun salah satu daripada bab tasawuf. Fardu ain juga. Jadi kita nak memahami sesuatu, terutamanya ilmu agama ni tuan-tuan, adab mesti didahulukan. Sebab tu ulama sebut al-adab qabla al-ilm. Adab itu mesti dipelajari sebelum ilmu kan? Kalau ilmu dipelajari dahulu sebelum adab, maka kita akan lihat zaman sekarang ni rosak manusia kan? Apa jadi 2-3 hari lepas kecoh viral kan, isu apa? Isu seorang perempuan, remaja perempuan mengaku hafaz Quran 15 juzuk. Saya tak percaya orang tu hafaz Quran. Orang lain nak percaya tu pula. Tengok apa yang dia buat tu memang tak menunjukkan dia tu seorang hafaz Quran. Apa dia buat? Dia klaim hafaz Quran 15 juzuk, lepas tu dia buat perkara mempersendakan agama. Apa punca orang macam tu? Sebab dia hanya belajar ilmu, dia tak belajar adab. Sebab tu jadi kurang ajar. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan. Adab dah ditinggalkan. Masyarakat kita dalam keadaan parah. Cedera tu dah parah, dah tinggal nak mati je. Jadi kita yang belajar, kita kena kembalikan balik apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Sebab tu bab adab ni tuan-tuan, kata ulama, macam mana kita nak ada adab? Pertama sekali dalam majlis ilmu, seperti mana firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh terhadap kami, lanahdiyannahum, nescaya kami akan beri hidayah, petunjuk kepada mereka untuk melalui jalan-jalan kami. Jadi modal kepada adab itu sendiri adalah bersungguh-sungguh dalam majlis ilmu. Kita tak akan dapat ilmu kalau kita tak bersungguh tuan-tuan. Sebab tu Imam Malik, Imam Abu Hanifah dapat jemputan daripada pihak istana, daripada pihak khalifah. Khalifah jemput, mengajarlah dekat tempat kami, dekat istana. Apa kata Imam Malik? Tak.
Kamu nak belajar, kamu datang kelas aku, bukan aku datang istana. Nampak? Sebab apa? Izzah, menjaga kemuliaan ilmu. Maka datanglah khalifah ke tempat pengajian Imam Malik. Datang-datang, dia duduk atas stage. Imam Malik kata apa? Kalau nak belajar, duduk bawah. Aku yang mengajar, bukan kamu yang mengajar. Nampak? Imam Malik cakap dengan khalifah. Khalifah itu ibarat macam sultan. Sultan turun bawah tuan-tuan. Nampak? Sebab apa? Nak belajar, kena hormat orang yang mengajar. Kan? Bukan hormat batang tubuh tu, hormat ilmu tu tadi. Kan? Sebab yang disampaikan tu adalah wahyu daripada Allah dan Rasul. Kan? Kita disuruh beradab. Siapa suruh beradab? Bukan saya suruh tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh. Kan kalau kita solat di waktu tu sebab apa? Allah suruh ustaz. Samalah beradab, siapa suruh? Allah Ta'ala suruh. Yang kedua, fa iza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dalam majlis ilmu, apa perkataan yang Allah gunakan apabila dibacakan kepada kamu ayat-ayat Allah. Kan bila kita duduk majlis ilmu agama, pasti akan dibacakan ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah. Maka Allah ajarkan kepada kita macam mana adabnya, fastami'u lahu. Bahasa Arab ni tuan-tuan sangat indah. Sebab apa? Fastami'u lahu tu dia ada dua kalimah yang serupa. Yang pertama fasma'u, yang kedua fastami'u. Beza dia, satu ada huruf ta, satu tak ada huruf ta. Ada pun makna fasma'u. Fasma'u ni maknanya apa? Kamu boleh mendengar sambil buat kerja lain. Kan? Maknanya macam kita dengar radio lah kan. Mendengar sambil memandu, mendengar sambil makan, mendengar sambil bercakap. Itu lafaznya fasma'u. Tapi Al-Quran dia tak guna lafaz fasma'u. Allah guna lafaz fastami'u. Ada tambahan huruf ta. Apa maknanya? Maknanya Allah Ta'ala kata apabila dibacakan ayat-ayat aku, kamu kena, pertama sekali kamu kena dengar. Yang kedua, kamu kena bagi perhatian. Oleh kerana kita baca Quran kita tak faham kan? Kita pun main baca fastami'u si'taranu, tapi kita tak amal. Sedangkan itu tuntutan Quran itu bukan hanya mentanamkan sahaja, tapi Allah nak suruh kita fahamkan dan amal. Jadi fastami'u lahu, mana-mana majlis ilmu kita duduk, dengar, bagi perhatian. Jadi ustaz, macam mana tu nak dengar bagi perhatian? Allah ajar lagi kan pada kalimah selepasnya, fastami'u lahu wa ansitu. Perkataan wa ansitu tu adalah uraian kepada fastami'u lahu. Maknanya macam mana kita nak jadi orang yang dengar dan fokus. Wa ansitu maknanya kamu kena diam. Sebab tu dalam majlis ilmu kena diam. Jangan kita bercakap tuan-tuan. Kan tak kira lah mana-mana majlis kita pergi kan, asal nama majlis ilmu kena diam. Siapa suruh ni? Allah Ta'ala, bukan saya suruh. Jadi jangan marah saya tuan-tuan. Kan kadang-kadang bila kita cakap benda kita seolah-olah jadi satu isu sensitif. Kan seolah-olah kita macam kita nak kenakan orang. Bukan, itu perintah Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala suruh kita solat 5 waktu, macam itulah perintah Allah suruh kita beradab dalam majlis ilmu. Saya tukang menyampaikan sahaja sebagai amanah dan tanggungjawab. Esok di akhirat orang tarik menarik. Orang yang dengar majlis ilmu tarik orang kepada pemberi ilmu. Dia kata, ya Allah, dulu kat dunia dia tak ada guru, ya Allah. Habis. Kan? Tak ada orang terlepas tuan-tuan dekat akhirat nanti. Kawan baik pun boleh jadi musuh. Jadi baik kita lepaskan diri kita awal-awal. Apa yang kita kata dalam majlis ilmu ni menjadi saksi. Kita kena ingat tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ilmu ni, siapa saksi kita? Allah, Rasul dan para malaikat. Jangan kita ingat kita duduk dalam majlis ni tak ada makhluk lain. Tak, malaikat duduk bertingkat-tingkat sampai ke langit sana. Kan sampai ke arasy. Apa tujuan malaikat yang duduk bertingkat-tingkat ni? Dia duduk memohon keampunannya Allah. Ampunkanlah si fulan. Nama kita ni disebut seorang demi seorang sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Minta apa? Supaya diampunkan dosa kita. Jadi jangan kita rosakkan majlis. Ini majlis mulia tuan-tuan.
Kan majlis ilmu, mana-mana majlis ilmu itu majlis mulia, jangan rosakkan. Kan sebab malaikat menjadi saksi, bahkan Allah Taala sendiri menyaksikan apa yang disampaikan dan apa yang didengar, akan menjadi saksi dan bukti kita di hari akhirat kelak. Jangan buat main. Baik, itu dia. Yang kedua, fastami'u lahu, maknanya bagi perhatian, dengar betul-betul dan diam. Kemudian selain daripada itu adalah cara untuk kita dapatkan kefahaman. Maaf cakap, kadang-kadang ramai orang belajar duduk dengan kuliah ni kan bertahun-tahun tapi tak faham-faham. Kan duduk bertahun-tahun dengan kuliah siang, kuliah malam, kuliah tengah hari, kuliah luar, semua kuliah ada pergi tapi tak faham. Apa punca? Puncanya sebab kata ulama, kamu tak cukup beradab lagi. Kan maknanya kita punya adab tak cukup lagi. Sebab tu kan ulama-ulama dulu, anak murid Imam Syafi'i kata apa? Anak murid Imam Malik dia kata apa? Kalaulah aku belajar adab seumur hidupku, itu lebih penting daripada aku belajar ilmu. Anak murid Imam Malik belajar adab sahaja 18 tahun. 18 tahun itu pun dia kata apa? Kalau boleh aku semua hidup aku nak belajar adab, tak belajar ilmu pun tak apa. Nampak? Sebab apa? Sebab kita ni beradab di atas dasar ihsan Allah. Sebab tu pada ayat saya bacakan tadi, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Kalau kita jadi orang yang beradab, itu adalah ihsan, rahmat daripada Allah kepada kita. Jadi macam mana nak dapat rahmat, nak dapat ihsan? Kita kena jadi orang yang beradab dulu. Kena belajar ilmu adab, tuan-tuan. Ilmu adab ni bukan dia datang semula jadi, tak ada. Dia kena belajar. Kan kaedah-kaedah beradab, cara-cara beradab mesti kena belajar. Tak boleh datang macam tu je. Baik. Itu yang kedua, untuk kita beli kefahaman mesti dengan adab. Dan inilah yang ditinggalkan oleh generasi sekarang. Cuba kita tengok generasi dulu kan, mereka cukup beradab, tuan-tuan. Datuk nenek moyang kita kan belajar kitab tipis-tipis je, tapi dia punya kefahaman mendalam sungguh. Kan sampai kan penjajah datang 500 tahun nak murtadkan datuk nenek moyang kita, tak dapat, tuan-tuan. Tak dapat. Zaman kita sekarang, Allah, sedih tuan-tuan, generasi sekarang kan diberikan dengan apa? Diberikan dengan sedikit kemewahan dunia, habis akidah. Tukar akidah. Ada yang murtad dengan keadaan senyap-senyap, kan pakai tudung labuh, dalam ada kalung Kristian. Itu belum kita cerita bab akidah-akidah batil, kan fahaman liberal. Fahaman liberal ni maknanya apa? Mereka ni satu fahaman yang sebenarnya nak menunjukkan Islam ni open-minded. Macam kes yang perempuan tu lah, kan hafaz Quran tapi dalam masa yang sama boleh buat maksiat. Dan bagi mereka, itu fahaman yang mereka nak bawa ke dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan kita kena bertempur dengan fahaman macam ni. Tak boleh buat diam, kena lawan. Kan? Jangan kita pula jadi orang yang munafik. Munafik macam mana? Alah, kita kena berlapang dada, ustaz. Rosak tadi. Kalau datuk nenek moyang kita dulu kan, masa British datang, datuk nenek moyang kita tak lawan. Dan datuk nenek moyang kita kata apa? Kita berlapang dada je lah dengan British. Confirm hari ni kita Kristian. Tapi dalam bab akidah, sebab tu saya kata orang dulu belajar kitab tipis-tipis, kefahaman mendalam. Kan apa datang pun akidah tetap diutamakan. Perjuangan orang dulu, tuan-tuan, bukan nak bebaskan sangat tanah air ni, dia nak bebaskan akidah. Akidah cucu cicit dia tak nak cucu cicit dia nanti jadi Kristian. Jadi apa perjuangan kita pada hari ini? Apa perjuangan kita? Adakah perjuangan kita pada hari ini sekadar buat masjid, sekadar buat surau, tapi kosong daripada majlis ilmu? Minta maaf lah, kan saya cakap macam ni semua tempat saya cakap, tempat bukan kat sini je. Mana-mana masjid, mana-mana surau saya pergi, saya cakap benda sama. Kan? Jangan kita ni buat pandai buat masjid, buat surau, tapi kosong daripada pengisian. Rugi. Masyarakat tak akan dapat apa. Satu kosong, satu lagi apa? Penjadualan yang tak betul. Kan? Ilmu-ilmu yang sepatutnya dipelajari oleh masyarakat tidak didahulukan.
Majlis-majlis zikir pula didahulukan. Itu salah. Majlis zikir adalah majlis terkemudian selepas penuh segala majlis ilmu berkaitan dengan fardu ain. Itu yang betulnya. Baik, jadi nak dapatkan kefahaman mesti dengan cara ataupun jalan adab. Beli kefahaman dengan adab. Baik, yang ketiga, lepas kita dah tahu, kita dah faham. Yang ketiga, jalan keyakinan. Jalan yakin. Bab akidah ni nak sampai level yakin. Yakin tu ada 3 jenis kan? Ainul yakin, hakul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sampai macam tu nak kena yakin. Jadi akidah yang kita belajar ni tuan-tuan bukan sekadar lafaz di mulut, bukan sekadar niat saja, tapi mesti dengan pembuktian jasad kita. Contoh kan, kenapa ada orang dia tahu solat tu wajib tapi kenapa dia tak sembahyang? Sebab dia tak yakin. Macam kita datang ni alhamdulillah sebab apa? Ada keyakinan kan, sebab tu kita datang menunaikan perintah Allah. Ada orang dia tak puasa tuan-tuan bulan Ramadan. Apa punca dia tak puasa? Dia tak tahu ke? Tak, dia tahu puasa tu wajib tapi kenapa tak puasa? Dia tak yakin kepada Allah Ta'ala Maha menyiksa tu tadi. Kan, itu contoh. Jadi kenapa hari ini manusia suka melakukan kemungkaran, langgar semua perintah Allah? Sebab mereka tak yakin. Kenapa tak yakin? Akidah tak selesai. Kan? Masalah akidah ya sebenarnya. Kan, selalunya kalau ada murid-murid nakal, pelajar-pelajar yang buat masalah ni, dia apa yang tak selesai sebenarnya? Bukan sebab dia tu jahil, bukan sebab dia tak pandai, tapi kerana akidah dia tak selesai. Kan, hubungan dia dengan Allah, pengenalan dia dengan Allah tak selesai. Jadilah macam tu. Kan, sama juga macam ajaran-ajaran sesat. Zaman kita ni cukup banyak ajaran sesat. Ajaran sesat, kadang-kadang nama Islam, kadang-kadang guna pakai ahli sunnah wal jamaah, tapi Syiah, tapi Wahabi. Sebab tu tuan-tuan, ulama sebut 4 perkara. Kalau kita nak kenal diri kita ni ahli sunnah sejati ataupun bukan, 4 perkara ni tuan-tuan kena cek diri tuan-tuan, ada ke tak buat 4 perkara ni. Yang pertama sekali, yang dikatakan sebagai pengikut ahli sunnah wal jamaah, dia mesti bertepatan ataupun dia mesti tidak boleh memusuhi para nabi dan rasul. Agak-agak golongan mana memusuhi para nabi dan rasul? Pertama sekali orang Yahudi. Orang Yahudi, rasul-rasul yang diutuskan mereka bunuh semua. Yang kedua, yang bermusuh dengan para nabi ni siapa? Kristian, Majusi, Nasrani. Mereka bermusuh dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita orang Islam, ahli sunnah wal jamaah, kita tidak bermusuh dengan mana-mana Nabi maupun Rasul. 124,000 lebih Nabi, 313 lebih Rasul, kita tak bermusuh. Bahkan kita beriman kepada mereka semua. Sebab tu kita baca dalam surah Al-Baqarah, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kan kita beriman dengan semuanya itu. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kan tak ada satu pun rasul-rasul yang kita beza-bezakan, tak ada. Semuanya kita beriman dan kita percaya dengan apa yang mereka bawa, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siddiqin. Kita tidak boleh bermusuh dengan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar dalam agama. Siapa orang-orang yang benar dalam agama ni? Sahabat-sahabat Nabi. Ada tak fahaman yang memusuhi sahabat Nabi? Ada, golongan Syiah. Syiah sangat memusuhi siapa? Sangat memusuhi Ahlul Bait Nabi kan. Dia benci kepada Sayyidina Abu Bakar, dia benci kepada Sayyidina Umar, bahkan dia melaknat pula Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dia benci, dia buat tuduhan zina kepada Sayyidatina Aisyah. Berat tuan-tuan, berat. Ini tuduhan berat. Jadi jangan kita jadi macam orang Syiah, bermusuh dengan orang yang siddiq, orang yang benar. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah, dia kena masuk bahtera Nabi Nuh. Siapa bahtera Nabi Nuh akhir zaman ni? Ahlul Bait, para keturunan baginda Nabi SAW, para habaib. Kan, daripada Yaman tu mereka adalah keturunan baginda Nabi SAW. Dekat kawasan kita Nusantara ni pun banyak
ramai para pewaris baginda Nabi SAW melalui perkahwinan campur antara Ahlul Bait Nabi dengan orang-orang Melayu. Jadi ini yang kita nak kena pegang, masuk dalam bahtera Ahlul Bait, baru kita selamat di akhir zaman. Kerana munculnya Imam Mahdi daripada kalangan Ahlul Bait Rasulullah. Jadi kalau kita sekarang kita bermusuh dengan Ahlul Bait, selain daripada Syiah, yang bermusuh dengan Ahlul Bait siapa? Wahabi. Wahabi sangat tak suka para habaib. Mereka fitnah, mereka kata habaib ni sesat, bid'ah, kan, khurafat, habis rosak tuan-tuan. Dan pemahaman Wahabi inilah yang sedang berkembang biak dalam masyarakat kita. Kena lawan. Kita syukur duduk dekat Johor, kan, pihak agama kita, jabatan agama kita, majlis agama kita jaga betul fahaman ni daripada disebarluaskan. Kan mana-mana ada akta tu, kan ada 5 perkara: menyebarkan ataupun menyokong. Kita share saja video-video berkaitan dengan Wahabi, kita boleh ditangkap. Jangan main-main. Sebab tu fahaman Wahabi jangan biarkan masuk dalam tempat kita. Kalau ada orang nak bawa, kita kick dia awal, rosak nanti. Kan? Sekarang ni mereka sedang menyerang di sebelah utara, kan. Kita pun dah buat dialog, 2 dialog, kan. Siapa tengoklah dialog di antara Ustaz Engku dan Ustaz Salman tu. Kemudian dialog di antara yang terbaru ni Ustaz Hafiz So'rani, berdialog. Sebenarnya apa? Kerana mereka menuduh fahaman kita disesat, batil dan sebagainya. Tapi dalam dialog ternyata, kan, fakta-fakta yang mereka nyatakan itu terbatal sama sekali, kan. Jadi itu dia, nak kena jaga. Yang kedua, siddiqin. Baik, yang ketiga, syuhada. Orang-orang yang telah gugur syahid di jalan Allah Ta'ala pun kita jangan bermusuh dengan mereka, kan. Zaman kita sekarang ni, kan, contoh terbaru kan yang viral sekarang apa, filem Mat Kilau, kan. Itu pun ada satu fahaman terkata apa, kita tak boleh tayang ni filem, ada benda unsur-unsur khurafat. Allah, tanya balik yang mana tentang khurafat tu. Dia kata mandi embun khurafat. Mandi embun khurafat. Kalau mandi embun khurafat, apa mandi kat bilik air tu tak khurafat? Mandilah kat telaga. Kalau kau sudah mandi kat telaga, jangan mandi kat bilik air. Pak, ini fahaman Wahabi rosak lagi merosakkan, tuan-tuan. Jangan ikut fahaman Wahabi ni, kan. Merosakkan. Mereka menentang siapa? Tadi siddiqin dan juga orang-orang syuhada, orang-orang yang telah syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak cerita Mat Kilau, kita nak cerita perjuangan ulama terdahulu. Kerana syuhada ni, tuan-tuan, terdiri daripada para alim ulama. Ketika zaman Mat Kilau tu, tuan-tuan, Mat Kilau ni orang kata apa, tentera bawah dia. Atas dia siapa? Atas dia Syekh Daud Faqani tu. Masa tu beliau kat Mekah, beliau menjadi komandan tentera Islam Nusantara. Beliau ketika itu mengajar di Mekah, kan. Jadi beliau dapat arahan daripada khulafah ataupun Khalifah Utsmaniyah, kan. Khalifah Utsmaniyah hantar satu arahan supaya pertahankan Nusantara ni, tempat kita ni, daripada British, daripada Belanda. Jadi orang tengahnya siapa? Daripada Turki Utsmaniyah turun kepada siapa arahan? Turun kepada Syekh Daud Faqani. Syekh Daud Faqani bagi arahan kepada sultan-sultan tanah Melayu ketika itu. Sultan Pahang, Sultan Terengganu. Sultan Terengganu, Sultan Zainal Abidin ketiga, hampir-hampir dilantik menjadi khalifah kat wilayah Nusantara ni. Kemudian Sultan Kelantan ketika itu. Masa tu ada satu pakatan nak buat apa? Nak buat negara Islam berdaulat, nak menggabungkan Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga Patani. Tapi tak berjaya. Panjanglah cerita dia tu, kan. Maknanya apa? Maknanya ulama mengetahui jihad di tanah Melayu ketika itu menentang penjajah kufar. Tapi sejarah digelapkan. Sebab apa? Sebab yang tulis sejarah tu siapa? Orientalis. Orientalis ni siapa, tuan-tuan? Orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka berpura-pura Islam. Dan mereka belajar semua ilmu agama kita ni. Bahkan ada sebahagian mereka hafaz Quran pun, kan, hafaz hadis. Ada sebahagian mereka tu susun balik kitab hadis tu jadi kitab Mu'jam Fihris lil Hadis Nabawi. Kita ni ada 6 kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, kan. Yang 6 tu orang tadi belajar kitab 6 tu
dia buat kitab baru macam Fihris lil Hadis Nabawi. Dia namakan pula yang baru. Jadi mereka ni pun tulis sejarah kita. Sejarah Islam di Nusantara mereka ubah, mereka tutup, mereka padam. Kerana apa? Ini sejarah kalau sampai betul-betul sejarah sebenar kepada pengetahuan anak-anak muda Melayu ni, habis tu. Itu baru buat filem yang 1% dia punya sejarah pun orang dah bangkit. Bayangkan kalau anak-anak Melayu ni tahu 100% sejarah sebenar datuk nenek moyang mereka, apa jadi? Habis orientalis ni, habis Wahabi semua tu. Baik, kembali kepada tadi, Syekh Daud Faqani itu komandan. Kemudian dibantu oleh siapa? Syekh Abdul Samad Al-Falimbani kat Palembang sana. Dulu kita Nusantara gabung tuan-tuan. Tak kira lah dia Patani Thailand ke. Masa tu tak ada istilah Thailand pun. Patani tu wilayah kita, kan? Singapura tu kita punya, Endon pun sama serupun dengan kita, Palembang. Kemudian Syekh Nawawi Al-Baghdadi, ada kitabnya apa tu, Imam Nawawi Al-Baghdadi, kan? Itu 3 orang komandan besar tu, ulama kesemuanya tu, kan? Mengetuai perjuangan jihad Islam di Nusantara, kan? Akhirnya mereka bertempur dengan Siam. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani syahid di Siam. Makamnya ada di Naratiwat, tuan-tuan. Kepalanya dipenggal oleh Maharaja Siam, disimpan dalam museum dan sekarang masih mengalir darah, tuan-tuan. Maknanya apa? Orang syahid, darah di mana berhenti. Kepala dah berpisah daripada badan, simpan dalam museum, diawet, darah tetap mengalir. Itu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Daud Faqani bila dah berlaku perang kat Nusantara, dia balik daripada Mekah, dia balik ke Nusantara ni. Dia tiupkan lagi semangat perjuangan jihad di kalangan anak-anak Melayu juga itu. Berperang kita dengan Siam, tuan-tuan. Namanya perang musuh bisik, kan? Begitu juga dengan Syekh Nawawi Al-Baghdadi pun sama juga. Jadi para ulama ni, tuan-tuan, yang mengetuai perjuangan jihad. Sebab itu mereka semua adalah syuhada. Jadi jangan kita tak puas hati ataupun mengingkari kepada apa yang telah mereka lakukan terhadap tanah air kita. Tanpa ada perjuangan mereka, hari ini mungkin kita dah tak ada tanah air dah, kan? Mungkin hari ini kita dah duduk jadi pelarian macam Palestin tu, kan? Sebab Palestin hari itu daripada dulu sampai sekarang masih ada, sebab adanya Hamas yang memperjuangkan lagi, kan? Kalau tak ada berjuang, jadi kita macam Rohingya tu, kan? Tak ada tanah, lagi lah tengah laut tu, kan? Mati kita semua. Nampak? Jadi dengan golongan syuhada Ahli Sunnah wal Jamaah, kita mengiktiraf mereka. Baik, yang keempat, jangan kita bergaduh dengan golongan solihin. Jadi mana-mana fahaman yang bergaduh dengan golongan solihin, mereka bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa ada golongan solihin ni? Para awliya, wali-wali Allah. Sebab tu kita tengok ada satu fahaman, kan? Senang cerita sebut je lah, fahaman Wahabi. Mereka sangat anti kepada para wali. Mereka tak suka dengan kisah-kisah karamah para wali. Bagi mereka cerita para wali ni semua tak masuk akal, merepek, kata dia. Allah, kalau mereka belajar sifat 20, cukup belajar sifat ilmun, Allah Maha mengetahui. Cukup mereka belajar sifat qudrah, Allah Maha berkuasa. Cukup mereka belajar sifat iradah, Allah Maha berkehendak. Tak ada mustahil kalau Allah berkehendakkan sesuatu itu berlaku. Contoh, kan, mereka bangkitkan isu apa? Mereka bangkitkan isu logik ke? Orang dulu boleh satu malam solat 1000 rakaat. Dia boleh guna logik, tuan-tuan. Allah, sebab tu kita ni hukum ada 3. Yang pertama hukum akal, yang kedua hukum syarak, kan? Hukum syarak ni yang itulah yang 5 tu, wajib, sunat, makruh, harus, haram. Itu hukum syarak. Kemudian ada yang ketiga hukum adat. Jadi ketiga-tiga hukum tu kena belajar. Apa tu hukum akal, apa tu hukum syarak, apa tu hukum adat. Barulah kita tidak sewenang-wenangnya menolak karamah para wali, kan? Jadi orang-orang soleh mereka dapat ibadah banyak. Contohnya satu malam 1000 rakaat, kan? Disebabkan apa? Disebabkan kurniaan daripada Allah. Allah berkehendak mereka dapat macam tu. Disebabkan apa? Istiqamahnya mereka dalam keimanan, ketaatan, dalam mereka taat kepada Allah Ta'ala tu, Allah bagikan kelebihan macam tu.
Kan kita ni tiba-tiba kita tak percaya pula. Kita ni 2 rakaat pun tak buat, tiba-tiba nak komplain orang yang dah beribadah beratus-ratus rakaat. Kalau nak kira logik ke Sayyidina Osman 2 rakaat solat malam 30 juzuk habis tuan-tuan? Logik ke kalau ikut akal? Kalau ikut akal tak logik. Tapi kalau ikut hukum adat, ada perkara-perkara yang mencari adat. Kan yang akal kita kata tak logik, tapi boleh jadi logik dengan kehendak Allah. Sebab tu baca balik surah Al-Kahfi. Ashabul Kahfi tidur lama 309 tahun. Kan orang Yahudi duduk berbalah. Yahudi duduk balah. Dia kata apa? Dia kata, oh Ashabul Kahfi ni bilangan dia berapa? 5 ke 7 ke 9. Duduk berbalah macam tu. Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamu. Kamu tak payah balah. Bilangan mereka tu 8 orang ke 7 orang ke, aku lebih mengetahui. Kan? Ini sikap orang Yahudi. Sebab tu kalau kita berbalah pada perkara-perkara yang mencari adat ni, kita berbalah, betul ke dia ni dapat solat 1000 rakaat? Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Siap buat berdebat. Kan berdebat. Berdebat pasal apa? Berdebat pasal orang punya ibadat. Kan gila namanya tu. Kamu tidak, kamu tak nak belajar, tapi berdebat pasal ibadat orang pula. Gila namanya Wahabi ni tuan-tuan. Maaf cakap lah. Hakikat dia macam tu. Jadi sama tak perangai mereka seperti mana ahli kitab yang Allah ceritakan dalam surah Kahfi, sama. Jadi yang kita balahkan, banyaklah cerita karamah para wali ni kalau kita nak sebut kan. Bagaimana tu kenali dulu daripada Kelantan ke Mekah selangkah je. Kalau ikut logik akan logik kan? Tak logik lah Ustaz. Sebab kamu iman kamu tak kuat. Kamu tak percaya pada perkara-perkara gaib, sebab tu kamu jadi tak logik. Kalau kamu beriman benar-benar kepada Allah, benda tu semua boleh jadi logik, tak ada masalah. Kalau Allah berkehendakkan. Begitu juga dengan konsep Yaqazah. Konsep Yaqazah ni apa? Konsep orang-orang soleh bertemu Nabi secara jaga, secara sedar. Kan selalu kita dengar cerita orang mimpi Nabi kan, dalam tidur, dalam mimpi. Itu tak mustahil lah kan. Tapi ini Yaqazah ni, jumpa Nabi dalam keadaan jaga ni. Macam sekarang ni jaga ni, jumpa Nabi. Ada tuan-puan di kalangan orang-orang soleh, ulama-ulama kita yang dapat tahap macam tu. Kan contohnya siapa? Dekat Batu Pahat pun ada, tak jauh pun. Kan Habib Ali Ja'far Al-Idrus. Ketika beliau ni meninggal dunia, satu ulama dunia Islam pergi ziarah beliau tuan-puan. Kita ziarah, padahal dekat dengan kita. Kan ulama-ulama Yaman, ulama-ulama Mesir jumpa dia. Kan dan seorang daripada ulama Yaman ni jumpa dengan Habib Ali Ja'far Al-Idrus. Habib Ali Ja'far Al-Idrus bawa pergi masuk bilik. Kan keluar bilik menangis ini Habib. Kan apa pasal menangis? Sebab dia kata, aku dah bertemu dengan kekasihku. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad SAW. Tak mustahil. Kan tak mustahil. Yang mustahil kita kan duk konten orang je. Selawat berapa kali? 3 kali je. Allah. Selawat 3 kali tiba-tiba nak dapat Yaqazah. Memang tak sampai kiamat. Kan contohnya macam tu. Jadi yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah itu 4 perkara tuan-tuan. Jangan musuh kepada para nabi, jangan jadi musuh kepada para siddiqin, para sahabat nabi, jangan jadi musuh kepada orang-orang yang telah syahid, dan jangan jadi musuh kepada orang-orang soleh. Kalau kita bermusuh di antara salah satu daripada ni, kita bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi kita adalah fahaman yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kerana keempat-empat golongan ini adalah 4 golongan yang berada di jalan yang lurus, jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala, dan ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah melalui jalan yang sama. Jadi kalau kita jalan yang sama, macam mana kita boleh tak ikut apa yang telah ulama kita gariskan? Baik, sekadar itu saja pada malam ini. Baru bab muqaddimah. Muqaddimah pun tak habis satu hari kan. Jadi belajar akidah ni tuan-tuan, paling singkat 5 tahun. Itu paling singkat tu 5 tahun. Kalau yang nak habis tu 10 tahun baru habis belajar akidah. Jadi sebab tu belajar ni nak kena banyak sabar kan. Sebab tu kalau kita baca surah Kahfi pun sama kan. Bila Nabi Musa nak ikut Nabi Khidir, apa Nabi Khidir kata apa? Kamu ni tak boleh sabar ni kan. Nabi Musa kata, bagilah aku
cubaan kan. Bagilah peluang untuk aku bersama-sama kau, tengok aku boleh sabar ke tak. 3 kali ikut kan, 3 kali ikut tempat, habis gagal dah. Tu Nabi Musa. Kita ni bukan Nabi pun kan, lagilah antara langit dengan bumi tu. Maknanya nak kena lebih banyak sabar lah dalam kita belajar ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan, bila mana kita dah pasang niat untuk kita belajar balik ilmu akidah ni, maka di situ kita dah terlepas daripada tanggungjawab fardu ain kepada kita, dah tak dosa lah. Sebab orang yang mengabaikan tuntutan fardu ain hukumnya apa? Berdosa. Dosa apa? Dosa besar. Maknanya kalau ada ibadah dia dalam keadaan dosa besar, wa yazubillah bimuzalim. Jadi kita jangan kutuk, kita jangan hina, caci maki dan sebagainya kepada orang-orang seperti ini, tapi kita ajak dengan cara hikmah. Kita ada pada kuliah ini, pada malam ini pun di atas izin Allah, di atas kudrah, iradah, ilmu dan hayat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang merezekikan kita untuk berada di sini. Kita kena banyak syukur kepada Allah dan kita kena jadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini sama-samalah kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang baik datang daripada Allah Taala, yang buruk daripada kelemahan saya mohon maaf. Terkasar bahasa tersilap bicara mohon dimaafkan. Kita tutup pula kita dengan tasbih kifarah dan surah Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu